أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. Ayat 114 surah Taha. Mafhumnya, dan katakan olehmu wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Muslimin dan muslimat, sidang penonton, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada pagi ini untuk sama-sama kita mengambil ruang dan kesempatan di atas nikmat kurniaan umur, nikmat masa lapang, nikmat kesihatan badan yang Allah kurniakan kepada kita, untuk kita bawa semua nikmat ini masuk ke dalam suatu kancah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi apabila masuknya hari yang baru, maka sudah semestinya lah bertambah sehari lagi usia kita. Maka sudah semestinya juga berkuranglah modal kita. Maka atas faktor-faktor itu, menyadari bahawa sesungguhnya itulah realitinya, maka janganlah kita melepaskan ruang dan peluang
untuk terus membina, mencipta amal-amal yang soleh yang bakal kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini, seperti yang tertera dengan tajuk yang saya tulis, iaitulah golongan tayyibin. Maka insya-Allah pada pagi ini saya akan cuba mengupas dengan izin Allah jua akan keuntungan yang diperolehi oleh golongan tayyibin ini ketika mereka menghabiskan nyawa mereka, ketika malakul maut mengambil nyawa mereka. Macam mana suasana mereka? Dan kemudian saya akan bawa pandangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berhubung dengan 3 sifat yang melayakkan kita untuk masuk di dalam golongan tayyibin ini. Saya mulakan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 32 Suratun Nahl, surah lebah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Yaquluna salamun alaikum. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan mereka yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka itu tayyibin. Mereka adalah golongan tayyibin. Kita biasa dengar perkataan tayyib. Tayyib makna baik. Tayyibin golongan yang baik. Ayat 32 An-Nahli ini, Allah cerita suasana golongan tayyibin ketika mereka menghadapi sakratul maut. Ketika roh mereka nak diambil oleh malakul maut dengan izin Allah. Lalu Allah cerita. Tuan-tuan muslimat, tengok ayat tu, ayat 32, surah yang ke-16, surah lebah, An-Nahl. Allah sebut, Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Kalau kita buka dalam hadis, kita jumpa suatu hadis yang panjang tentang keadaan malakul maut yang datang bertemu mereka. Dalam hadis itu Nabi sebut bukan kata malakul maut, tetapi banyaknya malaikat yang hadir
Dan Rasulullah menyebut mereka membawa wangi-wangian daripada syurga, nama dia Hanut. Bawa kain kafan daripada syurga. Allahu Akbar. Ini dalam Mastika Hadis jilid pertama. Allah beritahu, balik pada ayat 32 An-Nahl. Apa jadi kepada mereka ini? Golongan Tayyibin ini ketika Malakul Maut mengambil nyawa mereka. Allah sebut yang pertama, yaquluna salamun alaikum. Malakul Maut sebelum ambil nyawa, sebelum memisahkan roh daripada jasad, apa Malakul Maut buat? Allah beritahu, salamun alaikum. Malakul Maut kata, salam sejahtera atas kamu. Malakul Maut memulakan dengan ucapan mulia, salam. The warmest welcome untuk roh kita. Allahu Akbar. Itu petanda baik dah tu. Kemudian Malakul Maut kata, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malakul Maut kata, masuklah kamu ke dalam syurga di atas apa yang telah kamu lakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Malakul Maut sebut dua benda. Pertama, dia bagi salam ke roh kita. Kita nak roh nak keluar tu, salamun alaikum. Yang kedua, kata Malakul Maut, udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Jasadnya belum habis nyawa lagi. Jasadnya belum dimandikan lagi. Jasadnya belum dikafan, belum disolat lagi. Tetapi khabar gembira sudah diberitahu oleh Allah melalui Malakul Maut bahawa kamu akan masuk syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimat. Sebab itu kita boleh tengok orang yang habis nyawa tersenyum. Kita boleh tengok senyuman di bibir dia terukir. Orang ziarah dia, orang kata dia ni tidur, dia tak mati. Macam orang tidur tersenyum. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana itulah Allah sebut. Malakul Maut bagi salam ke dia. Kemudian Allah beritahu melalui Malakul Maut, udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Dia nak apa lagi? Mau dia tak tersenyum? Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah ke nak dapat macam ni? Boleh kalau kita menepati syarat dia. Boleh ke kita dapat macam ni? Malakul Maut bagi salam, Malakul Maut kata masuklah ke dalam syurga. Boleh dapat tak? Boleh, tapi kena fulfill the requirement. Kita mesti mengisi syarat-syarat yang ditetapkan syarak. Baru kita boleh masuk dalam golongan Tayyibin yang Allah sebut pada ayat 32 surah An-Nahl. Dan saya bawakan pula pandangan yang telah dikemukakan oleh Al-Jauzi rahimallahu ta'ala, di mana Al-Jauzi telah menyatakan
Kalau kita nak masuk dalam kumpulan manusia tayyibin ini, kita mesti ada 3 sifat. Kita mesti melazimkan diri kita sewaktu kita hidup atas dunia ni, sewaktu 2 kaki masih berada atas tanah, maka Al-Jauzi menyatakan hendaklah kita melazimi 3 perkara. 3 sifat ni mesti ada pada diri kita. Apa dia? Pertama, kata Al-Jauzi, hendaklah kamu gemar bertaubat kepada Allah. Saya yakin Ramadan yang telah kita tinggalkan bulan yang telah lalu, saya yakin seyakin-yakinnya, tiap-tiap pagi sebelum kita makan sahur, kita solat taubat 2 rakaat. Saya yakin. Kita buat tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari. Saya yakin, seyakin-yakinnya semua kita buat. Apatah lagi di bulan Ramadan penuh keberkatan. Kita solat sunat taubat 2 rakaat sebelum kita makan sahur. Kita mengalirkan air mata. Kita minta ampun kepada Allah. Kita menyedari alpanya kita. Kita mengadu kepada Allah puasa kita tak apa yang kita buat. Banyaknya tidur daripada baca Quran. Kita mengadu pada Allah berlambaknya dosa-dosa kita. Kita mengadu kepada Allah sedikitnya zikir kita. Banyaknya ucapan merapu kita. Banyaknya buang masa kita. Kita mengadu kepada Allah sedikitnya sedekah kita. Kita menangis. Kita mengadu kepada Allah. Kita mengaku, kita buat confessment. Kita berdosa. Waktu kita buat dosa, kita ikut nafsu. Kita mengaku depan Allah. Lalu terbitlah dari mulut kita kalimah bertaubat. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Aku tak nak buat lagi ya Allah. Tuan-tuan muslimat, Al-Jauzi menyatakan siapa yang gemar bertaubat, dia akan masuk dalam golongan tayyibin. Ayat 32 An-Nahl, akan diberi salam rohnya oleh malakul maut dan khabar gembira masuk syurga. Allahu Akbar. Taubat hari-hari. Kalau kita melihat dalam Riyadhus Salihin, mari kita lihat suatu hadis. Betapa gembiranya, seronoknya Allah muslimin muslimat bila kita bertaubat. Tuan-tuan muslimat, buka kitab hadis Riyadhus Salihin, karangan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Tuan-tuan muslimat, buka pada bab taubat. Tuan-tuan muslimat akan bertemu dengan suatu hadis. Bagaimana gembiranya Allah bila kita bertaubat. Nabi buat suatu tamsil. Seperti seorang lelaki yang bermusafir, kata Nabi. Lelaki ni dia nak balik ke kampung dia. Dia musafir jauh. Katalah dia musafir ke Langkawi. Dia belilah coklatnya souvenir. Coklatnya kain batik, kain pelikat untuk isteri, untuk ayah dia.
coklat untuk anak-anak jiran dia, dia pun nak balun juga sikit. Dia beli semua souvenir. Lalu kata Nabi, dia pacu kuda dia nak baliklah dalam musafir tu. Tiba-tiba kata Rasulullah di tengah perjalanan, dia berhenti berehat. Dia memberhentikan kuda dia. Lalu dia turun daripada kuda dia, sambil dia nak makan, buka bungkusan makanan dia. Tiba-tiba kata Rasulullah, lari kudanya dan hilang entah ke mana. Cuba bayang perasaan dia. Atas kuda itulah segala souvenir dia. Coklatnya, minyak wangi untuk bini dia ke apa, dia beli semua. Tiba-tiba kuda tu lari, bawa sama dengan souvenir yang dia bawa. Dia pula keseorangan di tengah padang pasir, begitu tamsil. Lalu mengadulah dia kepada Allah, nak balik tak boleh, kuda dah hilang. Padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Mengadulah dia kepada Allah. Tiba-tiba kata Rasulullah, datang balik kuda dia. Allahu Akbar. Tengok tamsil Nabi buat. Datang balik kuda dia. Dia tengok kuda dia sampai, Allah, gembiranya dia. Dia pun cek coklat ada lagi, tak hilang. Dia cek kain pelikat apa semua ada. Minyak wangi hak dia beli untuk isteri dia ada atas kuda tu, tak hilang. Allah, tuan-tuan muslimat, betapa gembiranya dia. Lalu dia berdoa, ya Allah, Engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Dia sudah terbalik bercakap. Nabi sebut, dia sudah terbalik bercakap. Yang betul dia kena sebut, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Tapi kerana dia terlampau gembira, dia terlampau seronok, kata Nabi, kuda dia patah balik, segala souvenir ada, tak hilang. Dia sudah cakap terbalik, punya seronok. Akhirnya dia kata, ya Allah, Engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Terbalik. Bukan dia sengaja. Dia tak sengaja sebab terlalu, Arab kata tafrah, faraha, terlalu gembira, terlalu seronok, sampai tersasul, engkau hamba, aku Tuhan. Terlalu seronok. Sebab kuda dia datang balik, kata Nabi. Tuan-tuan muslimat, Nabi kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala lebih seronok mengalahkan hamba tadi apabila Allah melihat hambanya bertaubat. Fikir sekejap. Allah punya gembira bila tengok kita bertaubat, mengalahkan kegembiraan si lelaki tadi. Yang gembira kerana kuda dia datang balik, sampai terbalik dia bercakap. Dia kata Allah tu hamba dia, dia pula jadi Tuhan. Sebab dia punya gembira sampai terbalik bercakap. Nabi kata Allah lebih gembira apabila kita bertaubat kepada Allah. Allah seronok, Allah gembira, kalah gembira lelaki yang cakap terbalik tadi. Allah, tuan-tuan muslimat, tak nak bertaubat lagi? Tak nak bagi Allah gembira dekat kita? Allah, saya yakin
tuan-tuan muslimat melakukannya. Bertaubat setiap hari. Menggembirakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi sebut dalam hadis Riyadhus Salihin. Saya yakin tuan-tuan muslimat buat solat sunat taubat. Atau kalau tak solat sunat taubat pun tak apa. Kita angkat tangan, kita confess. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Cukup dah. Menangis, minta ampun, fikir dosa yang lalu. Kalau kita himpit dengan solat sunat taubat, lagi cantik. Kalau tak buat solat sunat taubat, tak apa. Janji kita bertaubat. Minta ampun pada Allah. Allah gembira. Allah seronok. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya hukum bertaubat adalah wajib. Jadi, sifat pertama, kata Al-Jauzi, kalau kita nak masuk dalam ayat 32 An-Nahl, mati diberi salam oleh malaikat maut, oleh malakul maut, mati diberi jaminan syurga, maka buat yang pertama, kita gemar bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Jauzi, kamu suka buat baik. Kita ni hidup, tuan-tuan muslimat, suka benar buat baik. Bukan kata kita ni buat baik pada manusia, tapi kita berbuat baik kepada makhluk selain manusia. Kita buat baik pada jin. Ambil contoh. Walaupun kita dilarang tak boleh berkawan dengan jin, jadikan jin khodam kita, tak boleh. Tetapi ada tak cerita kita ni macam buat baik pada jin? Ada? Apa dia? Ketika Rasulullah larang kita dalam hadis yang sahih, Nabi melarang kita jangan kita qada hajat di atas tulang-tulang. Jangan kita, maaf sebut, buang air besar atas tulang-tulang. Maaf sebut, jangan kita buang air kecil atas tulang. Kenapa? Kerana tulang-tulang itu makanan bagi jin. Nampak Nabi ajar. Walaupun jin, dia ada hak dia. Kita kena hormat. Apa dia? Tulang belulang tu makanan dia. Tulang-tulang tu makanan jin. Maka Nabi larang kita, maaf sebut, qada hajat atas tulang belulang. Sebab itu makanan dia. Kita beli nasi kandar nak makan kan, bayar dah. Tiba-tiba orang kencing, maaf sebut, orang kencing dalam pinggan nasi kita yang penuh dengan nasi. Apa perasaan kita? Kalau tak bertumbuk, tu bukan kita. Jin pun dia nak makan, makanan dia tulang belulang. Maka Nabi ajar adab. Jangan kamu kencing berak, maaf sebut, atas tulang belulang. Sebab itu makanan dia. Buat baik. Walau kita tak nampak jin, buat baik ke dia? Bentuk macam mana? Bentuk macam tu. Walau kita tak boleh kawan dengan dia, jauh sekali jadikan dia khodam. Suruh ikut cakap kita, oh tu berdosa, tak boleh. Tuan-tuan muslimat, buat baik pada makhluk yang lain. Tuan-tuan muslimat biasa dengarkan hadis yang lain. Hadis ni biasa tuan-tuan muslimat dengar. Apa dia? Kisah seorang perempuan Nabi cerita, siang hari puasa, malam solat tahajud. Apa jadi pada dia? Kata Rasulullah, Allah humban dia ke dalam neraka. Pasal apa? Sebab dia tak bagi kucing makan. Kucing aja. Dia membiarkan kucing kelaparan. Kucing tu makhluk yang kita kena buat baik ke dia.
Si perempuan ni kata Nabi, amboi malam tahajud hitam dahi. Siang puasa sunat. Bila mati kata Nabi, Allah humban dia ke dalam api neraka. Kenapa? Kerana dia biarkan kucing lapar. Kucing lah. Apalah sangat kucing. Tapi kerana sikap dia. Sampai dalam satu riwayat sebut, kucing tu dah gigit batu kerana lapar. Koklah dia nak pi beli makanan kucing Friskies ke RM12, RM13. Pasal mana tuan-tuan? Banding lemang pulut kuih raya yang kita beli berpuluh-puluh ringgit. Berapa ringgit sangat Friskies di kedai? Koyak bagi tuang kucing makan. Allah ampun dosa kita. Allah suka perbuatan kita. Oh, semayang malam kuat. Tahajud kuat. Puasa sunat. Habis masuk neraka. Kucing kerana membiarkan kucing lapar. Tengok Allah nilai macam mana. Biasa kan dengar hadis itu? Saya yakin. Dan saya yakin tuan-tuan muslimat juga biasa dengar hadis seorang perempuan yang tak elok, perempuan jahat di kalangan Bani Israel, balik pagi daripada kelab malam, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang kehausan. Dalam hadis sebut anjing tu dah jilat tanah kerana dahaga. Allahu Akbar. Perempuan lacur Bani Israel ini terjun ke dalam telaga. Perempuan terjun telaga, buka kasut dia, cedok air telaga, bagi anjing tu minum. Kerananya, kata Nabi, Allah ampunkan dosa dia. Cuba bayang. Allah, saya yakin kedua-dua riwayat ni tuan-tuan muslimat pernah dengar, saya yakin. Seorang yang kuat solat, kuat ibadah, tapi menzalimi seekor kucing. Seorang perempuan lacur Bani Israel diampun dosa hanya kerana memberi minum seekor anjing. Fikirlah tuan-tuan. Ini cerita berbuat baik pada makhluk. Bukan kata manusia saja. Makhluk yang lain. Hatta kita nak sembelih binatang ni, korban nak mai. Apa yang kita sebut sebagai zibah, sembelihan. Pun diajar dengan ihsan. Buat baik pada binatang yang kita nak sembelih. Yang kita nak korbankan dia. Walhal, dia nak habis nyawa dah kejap lagi. Islam mengajar ihsan. Sembelih dengan baik. Sembelih betul-betul ikut syarak. Islam ajar jangan asah parang depan lembu, kerbau, unta, kambing. Jangan sembelih, jangan asah depan dia, takut dia. Ini ihsan, ini kebaikan. Walau binatang tu akan dikorbankan. Tengoklah Islam aja. Tambah kita buat baik dekat orang. Kita tolong orang. Kita bantu orang. Tak banyak kita boleh bantu. Kita bantu sikit tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mak kita ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah hanya sebiji buah anggur. Bukan setangkai. Bukan a bunch of grape, bukan. Tetapi hanya sebutir, hanya sebiji buah anggur. Dia sedekah pada seorang miskin. Lalu ditegur oleh seorang sahabat. Dia kata bagi sebut sebiji ya. Aisyah kata inilah yang aku mampu. Itu aja aku mampu, kata Aisyah. Nak tunjuk apa? Itulah isteri Nabi, bukan ada harta apa. Tetapi walau tak ada harta,
Cuba ringankan beban orang. Buat baik pada orang. Mudah-mudahan dengan sebiji buah anggur tu, gembira dia. Lepas juga ditekak dia. Walau sebiji buah anggur. Itu saya katakan. Apatah lagi di waktu subuh macam ni. Nilai sedekah subuh. Admin ada tulis tu. Infak untuk program-program kita macam ni. Nilai sedekah. Apatah lagi subuh. Mungkin tak banyak kita bagi. RM10, RM20. Lagi banyak, lagi bagus. Takat mana kita mampu, alhamdulillah. Yang penting daripadanya ialah berbuat baik. Walau mungkin nilainya RM1. Walau RM1. Yang penting ialah nilai diri kita tu. Kita menjadi manusia yang gemar buat baik. Suka buat baik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita kena bina sifat ini. Jangan buat jahat. Jangan nyanyi orang. Orang buat ke kita tak apa. Kita jangan balas. Kita jangan buat busuk kat orang. Biar Allah balas. Dia buat kat kita, kita sabar. Biar Allah balas. Sampai ke tahap tu Islam aja. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Buat baik pada manusia, tak ada rugi. Buat baik pada binatang, tak ada rugi. Allahu Akbar. Kita orang Islam. Saya pernah sebut, tuan-tuan, muslimin, muslimat. Saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah saya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Langkawi, apa semua. Saya pernah sebut kisah benar yang berlaku. Tiap-tiap pagi, tuan-tuan. Dan sebelum cerita ni, saya mohon ampun kepada Allah. Saya berlindung dari sifat ujub, riak dan sum'ah. Saya cerita ni untuk saya ajak muslimin dan muslimat berfikir. Itu saja. Saya bukan nak angkat diri saya minta ampun pada Allah. Apa cerita dia? Tiap-tiap pagi muslimin muslimat di masjid qaryah saya ni, Masjid Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani. Ni qaryah saya. Tuan-tuan muslimat boleh surfing website, boleh tengok masjid saya. Masjid qaryah saya. Masjid Bandar Laguna Merbuk. Tiap-tiap pagi, saya ulang balik, saya mohon ampun Allah. Saya mohon berlindung dari ujub, sum'ah dan riak. Ampun aku ya Allah. Saya nak cerita, kena cerita. Untuk saya suntik semangat. Apa dia? Saya akan sampai ke masjid dalam 5.40, 5.45 pagi, insya-Allah saya sampailah ke masjid. Bila saya sampai itu tiap-tiap pagi, saya sampai saja sebelum saya masuk main entrance gate tu, saya akan lihat satu kereta Protonwira yang dinaiki oleh seorang perempuan Cina. Ni pagi subuh ni 5.45. Perempuan Cina pakai seluar pendek. Umur dalam early 60 lah, kita kata begitu. Early 60 lah. Saya tengok, saya perhati dalam kereta. Tiap-tiap pagi. Dia berhenti saja. Dia akan buka bonet. Di luar pagar masjid tu. Ujung sikit sebelum masuk entrance tu. Tapi di luar pagar masjid. Dia akan buka bonet. Dia akan ambil kertas surat khabar, dia akan layout atas tar jalan raya tu, kemudian dia ambil friskis, dia tuang. Dia tuang atas kertas tu, kertas surat khabar. Waalaikumsalam. Intan Puteri. Rupa-rupanya di seberang jalan tu dah menunggu 6-7 ekor kucing. Kucing-kucing welfare jalanan ni tunggu dah dia. Tahu aja tiap-tiap pagi Protonwira tu sampai. Dia buka saja bonet. Dia bentang saja kertas surat khabar.
kucing ni akan cross jalan waktu tu sunyi pagi, tak ada kereta. Kucing ni 5-6 ekor akan cross jalan, tunggu dia tuang friskis. Ya Allah, ya Tuhan, kafir. Tuang friskis, kucing tu makan. Dia dah tengok kucing tu makan, dia puas hati. Dia start kereta, dia belah. Tiap pagi. Saya tengok. Saya cerita ni, saya sebut, saya nak ajak tuan-tuan muslimat berfikir. Apa nilai perempuan Cina tu buat? Dia bukan Islam. Dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Furqan ayat 23. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami jadikan, kata Allah, amalan-amalan mereka menjadi debu-debu yang berterbangan pada hari kiamat. Apa makna ayat? Amalan orang-orang kafir, mereka tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Amalan mereka di dunia muslimin muslimat, Allah beritahu 23 Al-Furqan, kata Allah, kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan pada hari kiamat, tidak dihitung oleh Allah, useless, sia-sia. Tetapi bagaimana perempuan Cina ini menyuntik jiwa dan hati saya dan orang-orang lain jemaah yang melihatnya. Bagaimana inilah sifat seorang manusia. Dia suka buat baik, dia kena buat baik pada makhluk lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin muslimat. Saya cerita benda ni nak ajak tuan-tuan muslimat punya satu semangat, kekuatan buat baik. Kalaulah perempuan Cina yang kalau dia tak mati mengucap 2 kalimah syahadah, dia akan kena neraka. Pun macam tu, dia buat baik, dia tolong, dia bagi makan friskis kepada kucing-kucing jalanan. Ya Allah, tiap-tiap pagi. Saya tengok dia, saya geleng kepala, ya Allah, kita orang Melayu, kalau pergi market, pergi pasar kan, kita boleh jumpa kucing-kucing OKU, kaki dia 4, tinggal 3, dikerat di orang. Mungkin kerana dia melarikan seekor ikan, kejar-kejar bubuh dengan parang tu. Saya tak boleh bayang bagaimana kucing tu merasai penderitaan dan kesakitan ketika kaki dia dipotong oleh peniaga-peniaga di pasar. Banyak kita pergi, kita jumpa, kita tanya orang, dia kata, biasalah ustaz, orang pikrat. Saya tak boleh bayang apa yang peniaga tu nak jawab depan Allah pada hari kiamat. Apakah mati seekor ikan temenung yang dia bagi pada kucing? Apakah rugi bisnesnya? Astaghfirullahalazim. Seorang perempuan kafir boleh bagi makan friskis tiap-tiap pagi. Subuh pagi 5.45. Bayang. Ini cerita ni saya bawa nak suntik semangat diri saya. Tuan-tuan muslimat, teruslah kita buat baik. Jangan bosan. Apatah lagi, setiap kebaikan yang kita buat, kita yakin adanya pahala yang Allah bagi. Itu yang kedua. Kata Al-Jauzi, tadi bertaubat. Kemudian yang kedua, Al-Jauzi kata, hendaklah kamu suka buat baik. Dan yang ketiga, Al-Jauzi menyebut sifat yang ketiga yang kamu mesti ada, yang membawa kamu masuk dalam golongan Tayyibin, ayat 32 An-Nahl, ialah kamu sabar dan redha dengan setiap musibah
yang ditimpa oleh Allah. Sabar dan redha. Tuan-tuan muslimat, tak ada siapa termasuk saya, termasuk tuan-tuan muslimat, tak ada seorang pun di antara kita yang nakkan susah. Mana ada? Semua kita nak senang. Semua kita nak kita punya life circle flow. Fluent ni, cantik aja. Dia punya flow. Cantik. Kita nak macam tu. Kita tak nak tersangkut-sangkut. Tak kena itu, tak kena ni. Kita tak nak. Tetapi kehidupan itu adalah medan ujian Allah. Maka bila Allah menguji kita, menimpa musibah pada kita, Al-Jauzi sebut, kamu kena sabar dan redha. Sabar dan redha berkait. Kalau sabar tapi tak redha, tak aci juga. Mesti ada sabar dan redha. Sebab kita tahu semua tu kehendak Allah. Kita tak nak. Ndak ke parents, ayah, ibu dan ayah, mahukah melihat 5 anak mereka mati rentung, terbakar, lepas daripada terowong kilometer 242.5 arah utara, Lebuh Raya Utara Selatan, yang saya balik ke Gombak, saya balik KL minggu lepas, ziarah family saya lalu dan saya tengok kilometer 242 itu memang jalan tu straight. Turun bukit sikit, lurus. Cerita dia, mahukah parents ini, mak ayah ini, melihat anak mereka mati rentung dalam kereta? Tak nak. Tapi itulah ketentuan Allah. Elok bawa kereta. Ada construction belah tepi, belah kiri. So, injak belah kanan. Ada lori perlahan. Anak-anak yang kita ni pun perlahan. Almarhum semua ini perlahan. Perlahan-perlahan lori belakang tibai. Terbakar habis kereta. 5 rentung. 90% badan rentung. Matinya mulia, mati syahid. Mati terbakar. Mati lemas. Mati sakit perut. Mati penyakit ta'un. Dan mati kerana terjatuh dari bangunan tinggi. 5 ni Nabi sebut mati syahid. Tidaklah syahid dunia akhirat. Seperti Saidina Hamzah apa semua tu. Itu dia panggil syahid dunia akhirat. Tak payah mandi, tak payah kapan, tak payah apa. Gulung-gulungan darah tu tanam. Ni syahid, Melayu kata syahid kecil. Dimandikan, dikafankan, adalah disolatkan. Adalah riwayat sebut alam barzah mereka lepas. Tetapi nanti bila bangun di akhirat, mereka macam biasa. Akan ditimbang dan sebagainya. Alam barzah selamat. Adalah riwayat sebut begitu. Itu kemuliaan orang mati syahid akhirat. Dan 5 orang ni budak baik, tuan-tuan, muslimin muslimat. Bulan Ramadan mereka jadi imam tarawih di masjid tu. Masjid Universiti Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar. Anak perempuan saya pernah buat diploma di situ. Dan saya pernah solat di masjid tu. Besar masjid dia, USAS. Universiti Sultan Azlan Shah. Dilaporkan oleh kawan-kawan, anak-anak murid kita di sana. Budak 5 orang ni, yang mulia ini, yang haibat ini. Qiyamul Lail tiap-tiap malam. Jadi imam tarawih. Sahur mereka di masjid dengan 1 botol mineral dan buah kurma sahaja. Mereka tidur masjid, Qiyamul Lail. Budak baik. Allahu Akbar. Parents dia ndak ke anak dia habis nyawa baru lepas hari raya tu? Balik raya jumpa dah lah 2 tahun kita tak boleh beraya. Kerana COVID yang Allah uji. Dapat pula beraya. Rupanya raya yang terakhir. Allahu Akbar. Sampai doktor kata tak boleh nak postmortem.
Kena cek rekod gigi. Baru boleh tahu, oh ini mayit sekian-sekian, ini mayit Polan. Terpaksa cek gigi. Kenapa? 90% hangus, terbakar. Dan faham dah bila tak boleh postmortem tu, faham lah maknanya. Tak boleh cam kot wajah. Begitulah Allah, sedihnya kita. Allah, ini ujian. Siapa yang tak? Tak ada siapa ndak kan? Semua kita nak baik, semua kita nak flow elok hidup kita. Tapi Allah uji. Maka Al-Jauzi kata sabar dan redha atas musibah yang menimpa kamu, kamu akan masuk dalam golongan tayyibin. Allahu Akbar. Tak ada siapa mahu. Allahu Akbar. Besarnya pahala bila kita sabar dan redha. Semalam baca berita harian kan, kemarin kisah sepasang suami isteri yang empunya seorang anak lelaki umur 6 tahun. Di mana bahagian Serai ke Parit Bunta, begitulah. Anak lelaki ni pula anak tunggal, the only son. Kena kanser otot tahap 4. Berbonjol-bonjol di peha dia. Besar-besar bonjol tumbuh. Doktor operate buang. Akhirnya doktor kata beginilah dekat mak ayah dia. Ikut ilmu kami, kanser dia dah merebak teruk. Ikut ilmu kami, kata doktor, anak puan, anak tuan hanya boleh hidup sekitar 6 bulan saja lagi. Tuan-tuan, yang pegang nyawa budak ni adalah Allah. Tetapi ilmu kedoktoran kita raikan. Bukan doktor tu Tuhan. Dia bercakap berdasar ilmu dia. Dan Islam meraikan. I'tiqad kita apa? Hidup mati Allah. Bukan doktor tu. Tapi ilmu doktor tu. Atas kajian dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Saya baca semalam, saya bertakung air mata nak menangis. Apabila kita baca kisah tu, mak dia sebut apa? Mak dia kata, saya dan suami redha dan pasrah. Dan saya dan suami akan menggembirakan anak saya ini. Untuk 6 bulan ke depan ni, saya akan cuba menggembirakan dia. Kenapa sebut 6 bulan ke depan? Sebab itulah ramalan doktor, kansernya sudah merebak habis. Tuan, saya baca menangis semalam. Anak tunggal, the only son. Allah uji parent ni, ibu ayah ni, dengan kanser pada anak tu umur 6 tahun. Kanser otot. Dan bagaimana mak dia kata begitu, itu yang kita menangis. Mak dia kata, saya akan gembirakan anak saya untuk 6 bulan ke depan. Ya Allah, ya Tuhan, kalau kita duduk in their shoes, kalau kita di tempat dia, entah muslimat boleh bayang macam mana perasaan anak seorang tu ya. Ialah nyawa Allah yang pegang. Tapi ilmu kedoktoran itu kita raikan. Bayangkan ujian. Kita rasa kita berat dah ujian. Tahun ni 2 tahun dah saya kehilangan isteri. Hari Raya Haji ni, coming soon ni, 10 Julai ni, 10 atau 9 lah. Kerana Raya Fitri kita awal. Ikut kalender 10 Julai, mungkin awal sehari lagi, 9 Julai. Genap 2 tahun. Oh, jangan tuan-tuan. Kalau tak ada sabar, tak ada redha, melilau hidup. Tak tahu nak cakap perasaan. Bila kita kehilangan orang yang kita sayang.
Dia main semua pita-pita lama keluar. Hari kita akad nikah, hari kita gembira dapat first baby, hari kita hantar anak kita pergi sekolah hari pertama, hari kita bercuti, hari pergi Makkah, pergi Madinah. Dia datang semua kenangan tu. Ya Allah, ya Tuhan, tumbang kita. Tapi ubat dia tak ada lain. Sabar, redha. 2 tahun dah saya berpuasa berhari raya tanpa dia di sisi. Sabar je. Sabar, redha. Kita katakan, aku pun akan pergi juga. Dah Allah takdir dia pergi dulu. Kita main perasaan kita. Yang penting kita sabar. Kita redha. InsyaAllah balasan dia besar daripada Allah. Saya doakan semoga parents 5 anak-anak kita yang mati terbakar di Lebuh Raya Utara Selatan di kilometer 24, 2.5 itu sabar menerima ujian Allah. Saya doakan semoga parents ini yang anaknya doktor kata tinggal 6 bulan saja ikut ilmu nak hidup kerana kanser otot. Saya doakan semoga kamu tabah. Allah pilih kamu. Saya sedih bila baca. Semoga kamu tabah menerima ujian Allah. Sabar dan redha. Semoga Allah menggantikan yang terbaik untuk kamu berdua. Sabar. Muslimin dan muslimat. Inilah hidup. Al-Jauzi kata kamu sabar, kamu redha dengan ketentuan Allah, itu sifat nombor 3 yang kita mesti bina dalam hidup kita. InsyaAllah nanti kita selamat. Kita akan masuk dalam ayat 32 surah An-Nahl yang saya ulang balik. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Saya ulang balik ayat tu. Mereka-mereka yang dimatikan Allah dalam keadaan tayyibin, mereka itu golongan baik. Lalu berkatalah malakul maut waktu roh mahu diambil. Malakul maut kata, salam atas kamu dan masuklah ke dalam syurga. Allahu Akbar. Maka Al-Jauzi kata nak dapat dalam grup tu 3 mesti ada. Saya ulang balik. Pertama, kita mesti gemar bertaubat. Kedua, kita mesti gemar buat baik. Kita suka buat baik dekat makhluk walau bukan manusia. Dan yang ketiga, kita mesti sabar dan redha atas musibah ketentuan Allah. 3 ni ada. Al-Jauzi kata insya-Allah kita dapatlah apa yang Allah sebut pada ayat 32 surah An-Nahl. Muslimin dan muslimat, sekadar itu untuk pagi ini. Terima kasih saya di atas perhatian muslimin dan muslimat. Semoga pertemuan kita di alam maya pada pagi ini menjadi saksi di bumi mahsyar dan menjadi penebus atas segala dosa-dosa kita ketika Allah menghisap dan menghitung kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surah Al-Insyiqaq, mafhumnya, maka barang siapa di antara kamu yang menerima kitab daripada tangan kanannya, maka kami akan hisap dia dengan hisap yang paling mudah. Allahu Akbar. Itu jaminan Allah dalam surah Al-Insyiqaq. Siapa dapat kitab tangan kanan, hisap dia mudah. Allah tanya bukan tak tanya, tapi Allah tanya tu lebih kurang lah. Hisap dia jadi mudah.
Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan saya, tuan-tuan muslimat, ibu ayah kita, ibu ayah mertua kita, adik-beradik kita, keluarga kita, semuanya, anak cucu keturunan kita mendapat kitab di tangan kanan dan dihisab Allah dengan semudah-mudahnya. Mohon maaf, terkasar bahasa yang baik daripada Allah. Jumpa lagi kalau ada rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.